Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam merupakan hari ke-133 pelaksanaan PKPP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan semalam melibatkan 2,933 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 12,967 anggota. Task Force telah membuat 54,344 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan SOP PKPP. Sebanyak 3,777 pasaraya, 4,678 restoran, 1,201 kilang, 1,939 pasar awam dan pasar tani, 3,100 tempat riadah dan tempat ibadah dan 1,343 tempat riadah telah diperiksa. Semalam, polis telah menahan seramai 434 individu di atas kesalahan engkar pematuhan SOP PKPP. Daripada jumlah itu, 400 individu telah direman, manakala 400 individu telah dikompaun, manakala 24 individu direman dan 10 individu diikat jamin. Antara kesalahan engkar arahan PKPP tersebut adalah tidak memakai pelitup muka seramai 188 individu, gagal mengadakan penjarakan sosial sebanyak 77, gagal menyediakan peralatan dan merekod butiran diri seramai 83 dan lain-lain 86. Seperti saya katakan bahawa Task Force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan dan akan terus mengambil tindakan bukan sahaja terhadap individu yang engkar tetapi juga premis-premis perniagaan dan sebagainya. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Benteng yang melibatkan semua agensi, kebanyakan agensi beruniform seperti ATM, PDRM, APMM, JIM, JKDM, AKSM dan lain-lain agensi masih mengawal ketat sempadan negara bagi memastikan sempadan negara kita tidak dibolusi oleh parti yang sebelum ini kebanyakannya membawa penularan COVID-19 di negara kita. Ops Benteng semalam telah menahan 37 parti serta berjaya merampas 10 kenderaan darat dan sebanyak 304 SJR ataupun Sekatan Jalan Raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan 230 SJR oleh PDRM, 65 SJR oleh ATM, manakala 9 SJR oleh AKSEM. Mengenai berita palsu, sehingga 21 Oktober 2020, sebanyak 273 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19. Daripada jumlah ini, sebanyak 136 masih dalam siasatan, 35 telah didakwa di mahkamah, 21 didapati bersalah, 13 dalam proses perbicaraan dan 12 diberikan notis amaran. Tindakan penguatkuasaan aktif juga sedang dijalankan dari masa ke semasa berdasarkan laporan awam yang diterima. Dalam masa yang sama, sebanyak 398 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh Pasukan Respon Pantas ataupun PRP KKMM yang ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu khususnya yang berkaitan dengan COVID-19. Hari ini tular di media sosial
Berita palsu yang mengenai kononnya hampir 90% individu yang positif COVID-19 telah mengunjungi pusat membeli belah di sekitar Lembah Kelang. Orang ramai. Oleh itu orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan berita palsu ini dan juga berhati-hati sebelum menyebarkan kandungan yang diragui kesahihannya dan sentiasa menyemak dahulu kesahihan sesuatu berita daripada sumber yang rasmi dan boleh dipercayai. Perkara yang belum tentu sah, jika kita turut sebarkan dan sekiranya ia didapati tidak benar, maka yang menyebar juga akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Sekiranya terdapat sebarang berita yang diragui kesahihannya, anda boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 03 8911 5103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan. Sidang khas MKN hari ini mendengar pembentangan daripada KKM berkenaan dengan peningkatan kes positif COVID-19 melibatkan kluster di penjara Seberang Perai dan kuartus perumahan penjara Seberang Perai, Sungai Jawi, daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Bagi mengawal penularan di penjara serta kawasan kuartus kaki tangan tersebut, atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat ataupun PKPD di penjara Seberang Perai dan kuartus perumahan penjara Seberang Perai bermula 22 Oktober 2020 sehingga 4 November 2020. Pelaksanaan PKPD ini bagi membolehkan pergerakan keluar masuk di kawasan tersebut dapat dikawal dan untuk mempermudahkan pelaksanaan ujian saringan COVID-19 terhadap individu-individu bersasar di penjara tersebut. Jumlah keseluruhan individu terlibat adalah seramai 3,262 orang, merangkumi banduan seramai 2,110, staf penjara dan keluarga yang mendiami kuartus seramai 1,000 orang, staf penjara di kuartus seramai 120 orang dan kaki tangan awam seramai 32 orang. Tahanan yang akan dibebaskan dalam tempoh PKPD akan diasingkan dan akan dikuarantin di tempat lain yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pulau Pinang, iaitu Institut Latihan Kecemerlangan Mara, daerah Seberang Perai Selatan sehingga tamat tempoh kuarantin. Jadi untuk PKPD penjara ni SOP-nya hampir sama. Ya, tidak ada keluar masuk daripada penjara, daripada luar ke penjara ataupun penjara keluar yang melibatkan kuartus, melibatkan warden dan sebagainya. Ya, begitu juga keluarga tidak dibenarkan untuk melawat banduan di dalam penjara. Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan daripada MKN Sabah mengenai peningkatan kes COVID positif di PPR Taman Harmoni Sandakan. Atas nasihat KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan iaitu PKPD di PPR Taman Harmoni berkuat kuasa 23 Oktober 2020 sehingga 5 November 2020. PKPD ini akan melibatkan 870 unit rumah dan dengan seramai 4,481 penduduk. Dengan pelaksanaan perintah ini, semua penduduk dikehendaki mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya adalah semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing kecuali bagi kecemasan
dan kematian, dan mereka boleh keluar dengan kebenaran PDRM, pihak Polis Diraja Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia akan melakukan saringan secara bersasar kepada semua penduduk yang terlibat. Bekalan keperluan makanan akan diagihkan oleh kerajaan negeri yang akan dikoordinasi oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Ini seperti kita tahu, PKPD tidak boleh keluar rumah langsung, jadi makanan akan dibekalkan oleh pihak berkuasa kerajaan negeri. Bagi memastikan pematuhan perintah seperti biasa, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun RELA, pihak berkuasa tempatan dan pegawai yang diberi kuasa akan mengawal seluruh kawasan yang terlibat. Maklumat lanjut dan SOP berkaitan boleh dirujuk di laman sesawang MKN. Semalam saya mengumumkan berkenaan dengan arahan bekerja dari rumah bagi pekerja-pekerja sektor awam dan industri di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah berkuat kuasa daripada 22 Oktober 2020 sehingga tamat tempoh PKPB. Seperti yang saya jelaskan semalam, bahawa Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan MITI ataupun Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan mengeluarkan kenyataan bagi memperincikan pekerja di sektor awam dan industri yang terlibat dengan arahan yang dikeluarkan ini. Jadi saya nampak daripada malam semalam, huru-hara seluruh negara, ramai yang keliru dan sebagainya. Walaupun saya dah katakan semalam, bahawa pengumumannya adalah secara general, secara am, iaitu persetujuan kita untuk mengarahkan kerja daripada rumah. Dan saya kata hari ini baru akan dikeluarkan secara lebih detail oleh KPPA dan juga oleh MITI. Jadi mungkin ramai yang tak sabar, walaupun permulaan perintah tersebut adalah besok, tapi mungkin ramai yang dah tak sabar, tertanya-tanya berbagai-bagai lagi. Alhamdulillah, hari ini Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan perkeliling bagi memaklumkan berkenaan dengan arahan ini, di mana Ketua Jabatan hendaklah memastikan semua pegawai di peringkat pengurusan dan pentadbiran yang tidak diperlukan berada di pejabat, sebaliknya bekerja dari rumah. Telah pun dikeluarkan pagi tadi. Walaupun arahan bekerja dari rumah ini adalah terkecuali kepada pegawai awam yang berada di perkhidmatan penting yang diklasifikasikan kritikal bagi memastikan penyampaian perkhidmatan tidak terjejas dan berjalan lancar. Hari ini, MITI juga telah mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan arahan bekerja dari rumah yang melibatkan hampir 800,000 pekerja industri. Pihak MITI juga, saya dimaklumkan malam tadi, telah mengadakan perbincangan dengan persatuan-persatuan industri dan saya ingin meminta supaya persatuan-persatuan ini, wakil-wakil persatuan ini memperjelaskan kepada ahli-ahli persatuan mereka mengenai arahan dan SOP yang berkaitan dengan arahan bekerja dari rumah ini. MITI sendiri telah pun mengeluarkan apakah jenis pekerjaan yang terlibat. Siapa yang patut bekerja daripada rumah, siapa yang patut bekerja di sektor-sektor ataupun industri-industri di bawah MITI tersebut. Ramai yang tertanya sebab saya cuma menyebutkan semalam iaitu industri di bawah MITI dan juga kaki tangan awam di bawah KPPA, di bawah Perkhidmatan Awam. Ingin saya jelaskan bahawa sektor lain tidak terlibat dengan arahan mengenai bekerja daripada rumah ini. Selain daripada sektor industri dan Perkhidmatan Awam tadi. Banyak sektor-sektor lain yang dikategorikan
sebagai informal sector seperti sektor peruncitan, makanan, perdagangan, pertanian, penjaja, restoran, gerai makan, medan selera, kedai runcit, kedai serbadika dan lain-lain dibenarkan bekerja seperti biasa mengikut SOP yang ditetapkan. Jadi kedai-kedai lain tu boleh bekerja seperti biasa. Yang melibatkan perkhidmatan perlu bekerja. Yang melibatkan keselamatan seperti polis diraja Malaysia yang mengawal secara harian tentera, Angkatan Tentera Malaysia. Tak bolehlah semua duduk di rumah untuk bekerja pada rumah. Tentu saja yang diperlukan berada di lapangan akan terus bekerja seperti biasa. Walaupun untuk MITI, perincian lanjut berkenaan dengan kategori yang perlu bekerja di rumah dan kategori bekerja di pejabat yang ditentukan oleh MITI bolehlah dilayari di dalam laman sesawang MITI untuk mendapatkan maklumat yang lebih detail. Pekerja-pekerja pengangkutan awam, seperti saya kata tadi, di segi perkhidmatan, sektor perkhidmatan, seperti pengangkutan awam, bas ekspres, LRT, taksi, e-hailing dan khidmat penghantaran makanan ataupun delivery services juga boleh bekerja seperti biasa. Majikan perlu juga mengeluarkan surat perlepasan perjalanan bagi setiap kaki tangan yang dibenarkan bekerja sepanjang tempoh PKPB ini. Jadi untuk lebih detail, saya mungkin tidak sebutkan satu persatu kerana banyak sektor dan jenis pekerjaan yang tidaklah boleh saya sebutkan satu persatu kerana memakan masa yang panjang. Jadi tolong rujuk kepada website ataupun laman sesawang daripada MITI. Ya. Dan seperti saya katakan tadi bahawa arahan ini akan terlaksana sehingga tamat tempoh PKPB. Jika PKPB ditamatkan, maka tamatlah arahan bekerja pada rumah ini. Jika PKPB disambung, maka tempoh sambungan hari terakhir tempoh sambungan itu, maka tamatlah arahan mengenai bekerja daripada rumah ini. Jadi saya harap kita semua jelas perkara ini. Semalam saya menyebutkan tentang swab test pekerja di zon merah. Saya ingin tegaskan, yang pertamanya, swab test diwajibkan terhadap pekerja-pekerja warga asing yang bekerja di sektor binaan sebagai pekerja binaan ataupun construction workers. Begitu juga dengan pengawal keselamatan. Mereka juga wajib di swab test. Dan yang keduanya adalah mereka yang bergejala juga wajib di swab test. Manakala bagi pekerja yang berada di zon merah, kita tahu kalau mereka bekerja di zon merah, itu risikonya juga tinggi. Ataupun jika mereka bekerja di zon merah, bekerja di zon kuning, risikonya tinggi kepada pekerja-pekerja di dalam zon kuning tersebut. Ya, dia boleh membahayakan. Zon merah, saya percaya boleh dirujuk kepada website Kementerian Kesihatan. Sebagai contoh, di wilayah persekutuan ini semuanya kuning. Di wilayah persekutuan. Tetapi di Selangor, banyak yang merah seperti di Petaling, di Hulu Langat. Ini semua zon merah dan ada lagi beberapa zon merah. Ya. Jadi kita telah bersetuju walaupun tidak diwajibkan untuk mereka membuat swab test, tetapi kita amat menyarankan supaya mereka melakukan swab test. Walaupun kita kata tidak wajib, tetapi demi menjaga keselamatan dan kesihatan mereka, kita amat menyarankan ataupun kita memberikan nasihat supaya kalau boleh lakukanlah swab test bagi memastikan status di kita bersih, bukan saja kita tidak membahaya kepada keluarga kita, tapi kerana status kita tidak tahu, mungkin ianya boleh
membahayakan pihak lain. Jadi saya harap kita semua jelas perkara ini. Nasihat kita, saranan kita adalah untuk menjaga kepentingan kesihatan diri, keluarga dan juga masyarakat di sekitar kita. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.